kembali bertemu hari ini 30 tahun yang lalu penghibur legenda Datuk Sudirman Haji Arsyad meninggal dunia. Pada tahun 1992 Datuk Sudirman Haji Arsyad meninggal dunia pada ketika Allahyarham berusia 37 tahun dan kehilangan seniman yang bertubuh kecil itu masih dirasai walaupun sudah 3 dekad pemergiannya. Jadi sempena mengenang pemergiannya hari ini, untuk waktu ini kalau boleh saya ingin bersama dengan seorang penulis lirik yang juga seorang sahabat karib bagi Allahyarham Sudirman, Datuk Hafsah Hassan. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam Fauzi. Datuk, kalau boleh pada waktu ini kita tahu 30 tahun pemergian Allahyarham Sudirman, untuk kita mengenang untuk hari ini, mungkin boleh dikongsikan saya tahu beberapa hari sebelum ini diadakan juga majlis tahlil untuk mengenang Allahyarham Sudirman, tetapi secara keseluruhannya sebagai seorang penulis lirik, sebagai seorang sahabat karib, 30 tahun masih lagi ada rakan-rakan dan juga teman-teman, malah peminatnya, kelab peminatnya masih lagi mengenang sumbangan dan juga jasa Allahyarham, Datuk. Betul. Itu sesuatu yang sangat mengharukan saya dan mungkin keluarga Allahyarham juga. Walaupun telah 3 dekad Allahyarham meninggalkan kita, tapi syukur masih lagi dia dikenang, masih lagi banyak doa untuknya, masih lagi dia disayangi walaupun ada di antara ahli-ahli kelab itu muda-muda. Ada yang belum lahir lagi, malah yang termuda umur 14 tahun yang menjadi ahli kelab Sudirman. Jadi ini saya rasa sesuatu yang membanggakanlah, mengembirakan dan mengharukanlah, kerana saya rasa mungkin tidak ada artis di Malaysia ni yang mempunyai kelab yang begitu lama bertahan sebagaimana kelab Sudirman ini. Datuk, kalau boleh saya nak tanyakan sedikit, mungkin soalan sedikit peribadi khususnya buat Datuk. Kita tahu Datuk juga adalah penulis lirik bagi lagu Salam Terakhir. Mungkin boleh dikongsikan, mungkin ada momen-momen ataupun cerita yang belum lagi dikongsikan oleh Datuk secara peribadinya bersama dengan Allahyarham. Mungkin apa sebabnya arwah ataupun Allahyarham meminta ataupun memohon untuk Datuk untuk menulis lirik lagu tersebut. Mungkin boleh dikongsikan cerita dan juga kisahnya. Sebenarnya Allahyarham tak pernah minta saya menulis lirik yang bertemahkan pemergian seperti Salam Terakhir itu. Cuma hanya suatu ketika Allahyarham dan saya dan kawan saya, Saudah Ismail dan mendiang pengurus Allahyarham waktu itu, Mat Beni, kami berbual-bual dan ketika itu Allahyarham tengah masih sihat walafiat lah, sihat betul lah boleh katakan kan. Jadi tiba-tiba dalam perbualan kita tu timbul cerita tentang kematian dan Allahyarham bercakap dia rasa dia akan mati cepat, dia akan mati muda waktu itu. Jadi saya sekembali daripada pertemuan kita itu, perbualan kita itu berlaku di Singapura. Waktu kami menghadiri menyertai festival ABU Song Festival di Singapura. Jadi waktu balik kebetulan bila Allahyarham dalam persediaan membuat rakaman album baru dan saya terus memikirkan apa yang kita bualkan itu dan menjadikannya lirik lah. Jadi tak jangka lah sama sekali yang Allahyarham betul-betul akan meninggalkan kita dalam usia yang muda. Itu yang hakikatnya lah. Datuk, pada waktu ini juga kita akan disertai oleh Razman Azra Zainuddin ataupun lebih dikenali ataupun lebih mesra dikenali sebagai Atai. Atai adalah anak saudaranya Allahyarham. Assalamualaikum Atai. Waalaikumsalam Fauzi. Atai, kita tahu hari ini genapnya tanggal 30 tahun untuk kita mengenang pemergian Allahyarham Sudirman. Kita tahu dan semua pun sedia maklum bahawa kalau disebutkan tentang siapa sebenarnya yang begitu rapat, yang sangat rapat dengan Allahyarham Sudirman, sudah tentu yang pertama yang keluar daripada mulut orang ramai adalah nama Atai. Atai, kita tahu Atai lebih mesra untuk panggil Allahyarham sebagai Cok Man. Mungkin pada waktu ini 30 tahun masih lagi
rakan-rakan dan juga peminatnya menghargai dan juga mengenang pemergian Allahyarham Sudirman. Mungkin pada waktu ini boleh dikongsikan, mungkin ada nak menitip terima kasih dan juga penghargaan secara khususnya bagi mereka yang masih lagi mengenang sumbangan dan juga jasa Allahyarham. Ya, saya rasa sangat berterima kasih kerana dah 30 tahun dah arwah meninggalkan kita kan. Dan tak ramai orang yang mengadakan apa-apa program seperti macam sekarang ni lah kan, untuk sesuatu orang yang telah meninggalkan kita setelah 30 tahun. Jadi ada orang melakukan untuk arwah dan Atai sangat berterima kasih. Atai berterima kasih juga kepada pemimpin-pemimpin kita seperti Datuk Seri Najib kerana telah meletakkan berkenaan dengan Allahyarham, pemergian Allahyarham di dalam Facebook dia. Tun Dr. Mahathir kerana dia telah meluangkan masa untuk berjumpa Atai untuk berbincang berkenaan dengan Allahyarham Sudirman. Siapa lagi, Tan Sri Anwar Musta yang memakai baju Allahyarham Sudirman yang dibuat oleh kamura.com. Macam-macam lagi lah, ramai orang partner selalu menyanyi lagu-lagu arwah di Tauhid Road. Yasin daripada Yasta Production yang selalu melakukan event untuk arwah Sudirman. Jadi kalau kita tengok kan, jadi orang daripada pemimpin kepada pelbagai bangsa tetap mengadakan sesuatu persembahan ataupun contribution untuk Allahyarham. Dan so jadi Atai banyak berterima kasihlah kepada semua yang melakukan ni. Atai, mungkin secara peribadinya mungkin boleh dikongsikan momen dan juga kenangan bersama Cok Man ataupun Allahyarham Sudirman yang paling dirundui walaupun sudah 30 tahun berlalu kenangan itu pergi, Atai. Kenangan Atai rasa semasa di terutamanya di Royal Albert Hall, di persembahan beliau di Royal Albert Hall di London. Kerana pada masa tu memang Atai ada bersama beliau. Atai selalu, pada masa tu pun Atai duduk dengan beliau. Jadi Atai boleh lihat bagaimana dia membuat persiapan dan juga bagaimana dia mendapat kemenangan. Dan kami, Atai rasalah pada pendapat Atai, kita orang rapat sangat pada waktu itulah, di zaman tu. Datuk, kalau masih ada dalam talian, mungkin saya nak bertanyakan tentang kita melihat untuk kita mengenang 30 tahun sumbangan dan juga jasa Allahyarham Sudirman dalam melihat kepada industri hiburan negara. Mungkin pada waktu ini boleh dikongsikan buat khasnya daripada Datuk, apa cara dan juga bagaimana boleh kita terus menghargai karya dan juga sumbangan Allahyarham, kerana kita tidak mahu karya dan sumbangan yang ternilai ini tidak terhenti hanya mengenang dalam tempoh 30 tahun atau beberapa tahun akan datang, tetapi untuk melangkaui zaman. Kita bercakap tentang realiti semasa dan juga realiti baru, kita bercakap tentang generasi anak muda, generasi TikTok. Bagaimana boleh masyarakat, rakyat, khususnya anak muda untuk terus menghargai dan juga mengangkat karya dan juga jasa Allahyarham? Betul lah, saya setuju dengan Fauzi. Tidak cukup kita hanya sekadar mengingati setiap tahun, membaca tahlil, berdoa untuk Allahyarham, sedangkan kita tidak ada meninggalkan sesuatu yang fizikal untuk generasi yang akan datang. Setakat ini saya rasa beranilah saya mengatakan tidak ramai artis yang berkaliber seperti Allahyarham, seperti Tan Sri Ramli, Puan Sri Saloma, Sharif Ain. Tak ramai, boleh dibilang dengan jari. Tapi bila kita ada orang yang sebegini, negara patut melakukan sesuatu yang lebih sebagai mengenang atau menjadikan ini khazanah. Ya, sebab ini adalah warisan bangsa kita lah. Kita harus, kalau bukan kita yang rasa bangga dengan kehadiran orang-orang yang berbakat besar anugerah Tuhan ni, siapa lagi? Jadi kita tahu Allahyarham telah diberi gelaran Datuk oleh Kerajaan Negeri Pahang, dan saya masih menanti apakah gelaran ataupun penghargaan yang akan diberi oleh negara sendiri, negara Malaysia dan di peringkat nasional. Dan itu, satu lagi saya dapat tahu daripada Presiden Kelab Sudirman, Saudara Ramlan kita, bahawa pusara Allahyarham
Di Temerloh pun tidak dijaga dengan baik. Ya, tidak ada tanda-tanda yang kita menghargai beliau lah. Jadi saya rasa agak sedih dan kesal. Bukanlah kita nak mengagung-agungkan, tetapi ialah sebagai satu penghargaan. Bila kita menghargai dia, bermakna kita juga menghargai anugerah Tuhan. Kerana bakat dan kebolehan dia boleh dikatakan sangat istimewa. Ya, tidak ramai orang yang boleh berbuat sebagaimana yang telah dibuktikan atau dilakukan oleh Allahyarham semasa hayatnya. Itu pandangan pribadi saya lah, bukan kerana saya bias, kerana saya sayang dia sebagai adik. Tapi itulah hakikatnya, memang sukar dicari ganti Nazir Sudirman lah. Datuk, tadi dikongsikan oleh Datuk berkaitan mungkin ada perkara-perkara ataupun penghargaan yang sepatutnya diberikan kepada sumbangan Allahyarham yang mungkin terlepas pandang. Mungkin pada waktu ini boleh dikongsikan apa kesan dan juga akibatnya jika kita terus terlupa ataupun terlepas pandang untuk menghargai ataupun meletakkan penghargaan yang sepatutnya untuk karya dan juga sumbangan Allahyarham. Yalah, dengan tak adanya sesuatu yang jelas, yang sektor fizikal, contohnya museum buat sesuatu ke, atau akhir negara ke buat sesuatu ke, atau negara melahirkan sesuatu ke, bila masa berlalu, generasi akan datang mungkin tak tahu pun yang kita ada tokoh bintang, artis yang sehebat Sudirman. Mungkin kita kita punya sekadar penyanyi, kita punya sekadar penghibur ala-ala kadar saja. Sedangkan Tuhan telah anugerahkan kita seorang Sudirman, seorang Tan Sri Ramli yang memang hebat. Tidak sekadar menyanyi, tidak sekadar menari, tapi mempunyai pemikiran yang jauh ke hadapan, mempunyai daya usaha yang lebih sewaktu mengadakan persembahan. Bukan sekadar untuk hiburan, bukan sekadar untuk lagu-lagu percintaan, tapi lagu-lagu yang berunsur kenegaraan, berunsur kemanusiaan. Jadi ini harus kita lakukan supaya generasi akan datang akan terus mengenang adanya dan tahu adanya seorang Sudirman, adanya seorang Tan Sri Ramli. Itu pandangan saya lah. Bersemangat saya cakap ni, Fauzi. Okey. Atai masih lagi dalam talian. Kalau boleh saya nak bertanyakan. Atai, kita tahu beratus-ratus lagu yang sangat popular daripada Allahyarham Sudirman. Mungkin boleh dikongsikan selepas 30 tahun. Mungkin ada beberapa lagu yang begitu dekat dengan Atai apabila mengenang Allahyarham sendiri. Dan mungkin boleh dikongsikan juga tentang apa sebenarnya kepribadian ataupun X factor Allahyarham dalam mana kita mengenang Allahyarham sendiri yang menjadi life lesson untuk Atai sendiri. Atai. Ya. Sebelum tu lagu yang Atai selalu ingat sekarang ni lagu Merisik Khabar lah, tapi yang Atai suka selalunya Balik Kampung. Dan Balik Kampung tu dia semua orang boleh tahu, semua orang boleh senang menyanyikan. Memang arwah pun suka sangat lagu tu. Jadi banyak memori juga dia dengan Atai dengan lagu tu. Tapi dari segi Atai nak ulang balik, tadi ada soalan mengenai apa yang patut kita buat untuk arwah kan, dah 30 tahun. Atai pun nak buat komen sikit pasal tu sebab Atai rasa yang paling penting kita sekarang ni walaupun beliau dah tak ada, tetapi orang yang bekerja dengan beliau masih ada. Mereka seperti Datuk, seperti Fauzi Mazuki, seperti Manangah, all these people, semua ni yang membuatkan arwah di mana beliau berada, di status yang di mana beliau berada sekarang ni. Jadi kita patutnya melakukan sesuatu untuk belajar dari mereka secara formal di dalam satu institusi atau sebagainya. Kerana Allahyarham bukan hanya mengingatkan kita kepada dia, tetapi lagu-lagunya dan nyanyiannya mengingatkan kita kepada Malaysia pada zaman dahulu di mana kita sangat bersatu, kita satu masyarakat yang majmuk, yang berbilang bangsa dan sangat harmoni. Jadi dia mengimpaskan kita kepada zaman itulah Sudirman yang mengingatkan kita, memberi kita memori, bukan hanya sebagai seorang penyanyi. Jadi patutlah kita sekarang ni mulakan sesuatu institusi untuk
belajar apa yang beliau melakukan melalui orang-orang yang beliau pernah bekerja sama. Ya. Atau mungkin yang terakhir sekali dalam satu ataupun dua minit akhir ni sebelum saya nak kembali kepada Datuk, mungkin kata-kata ataupun titipan akhir khususnya untuk peminat Allahyarham Sudirman, Atai. Ya, sekali lagi Atai nak ucapkan terima kasih kepada peminat Allahyarham Sudirman. Ada yang buat tahlil untuk beliau, terima kasih banyak-banyak. Atai juga ingin menyampaikan pesanan yang selalu Allahyarham lakukan kepada Atai sendiri juga, iaitu untuk kita semua selalu melakukan kerja dengan ikhlas dan membuat yang terbaik, bukan hanya untuk kita tetapi untuk masyarakat secara amnya. Terima kasih, Fauzi. Okay. Datuk, mungkin terakhir sekali dalam satu minit yang lebih ini, Datuk boleh kongsikan secara keseluruhan, mungkin ada sedikit penghargaan secara peribadi buat Datuk kepada semua, kepada peminat Allahyarham sendiri, dan mungkin yang dirindukan sudah tentu karya dan juga sumbangannya secara peribadi buat Datuk sendiri. Ya, saya rasa suka juga kita melupakan arwah ni, kerana setiap hari raya, setiap hari merdeka, kita akan mengenang beliau. Jadi saya rasa walaupun dia tak ada, semangatnya ada, dan semangatnya itulah kita jadikan api yang membara untuk kita menanamkan niat ataupun usaha untuk bekerja bersungguh-sungguh. Dan beliau sangat percaya kepada perpaduan bangsa. Kita ada buat lagu kulit, dan kaki tangan orang yang bekerja di sekeliling beliau adalah terdiri dari semua bangsa di Malaysia. Jadi ini patut dicontohilah. Yang saya rasa kita dah 60 tahun lebih merdeka, kita kena hidupkan semangat yang telah ditinggalkan oleh Allahyarham. Itulah pandangan saya. Okay, baik, terima kasih Datuk Hafsah Hassan. Datuk Hafsah Hassan adalah penulis lirik dan juga merupakan sahabat karib buat Allahyarham Sudirman, dan juga sebentar tadi kita bersama dengan Atai ataupun nama sebenarnya Razman Azra Zainuddin. Atai adalah anak saudara Allahyarham Sudirman, yang mana kedua-duanya berkongsi sedikit penghargaan dalam mana kita mengenang pemergian Allahyarham Datuk Sudirman Haji Asad yang mana meninggal pada tahun 1992 pada tarikh hari ini 30 tahun yang lalu.